وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا في قلوبنا محمد طيبه وصفيه وقليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu sambung surat 547. InsyaAllah kita sambung bermula daripada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Allahul Azim. Kita lihat dulu beberapa ayat. Sambungan Alam tara ilal ladzina nafaqu. Apakah kau tidak melihat ya Muhammad terhadap orang-orang yang nafaqu adalah orang-orang munafik. Yaquluna li ikhwanihim, tak kala mana mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, alladzina kafaru min ahli kitab, saudara-saudara mereka itu adalah orang-orang kafir daripada ahli kitab. Tetapi di sini bukan saudara seketurunan, tetapi yang dimasukkan saudara di sini adalah sekafiran, kefasikan yang sama. Jadi telah kita pelajari bahawasanya berkaitan Nasrani ini adalah kaitan dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya Allah Subhanahu wa taala perintah untuk menghalau mereka keluar daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Walaupun begitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya ada penyokong-penyokong yang mereka yang berjanji dan bersumpah untuk membantu mereka. Siapa? Orang-orang munafik di Madinah yang diketahui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan dia adalah ketua munafik di Madinah. Walaupun dia ketua, tidak dikenali bahawasanya dia presiden, dia ada persatuan dan yayasan. Tidak. Lalu siapa kata dia ketua orang munafik? Allah Subhanahu wa taala. Dan dimulai alam bicara di sini adalah jumlah istiqnah. Istiqnah menunjukkan bahawa sini ayat ini adalah ayat yang baharu. Jadi ayat ke-10 dan sudah. Tidak perlu diingat, tidak perlu dibicarakan kembali. Mana tidak ada kesinambungan pada ayat yang ke-10. Itu dah selesai. Itu cerita orang beriman, sehingga kita diperintah untuk mendoakan orang-orang beriman yang telah meninggal dunia di antara kita. Apakah kau tidak melihat? Sebagian kata ulama, tidak dikhususkan ke Rasulullah saja. Tetapi Rasulullah bila membacakan Al-Quran kepada para sahabat, bila dikaitkan alam tarah, sampai pada dia yang membaca ayat ini juga pertanyaan Allah untuk dia juga. Itu.
Tetapi ayat yang kita pelajari adalah cara Allah bertanya kita juga. Cuma keadaan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak seperti pada zaman Nabi. Disebabkan apa? Kerana tidak semudah-mudahnya kita menghukum di antara kita dia munafik. Dia berteman dengan orang-orang Yahudi. Tidak boleh demikian. Disebabkan ayat tentang alam tara ilal ladzina nafaqu. Nafaqu adalah hukumnya adalah alladzina kafaru. Mereka kafir. Apa maksudnya? Munafik pada zaman Rasulullah sekiranya mereka tak taubat, mereka kafir. Cuma pada zaman Rasulullah ada hukum khas pada zaman Nabi saja. Apa maksudnya? Kalau mereka mati, ditanam di perkuburan Islam itu. Padahal mereka dikenali sebagai orang-orang munafik. Cuma perbezaannya adalah kalau mati mereka, Rasulullah tidak akan solatkan mereka. Bahkan sampai mereka Rasulullah nak tengok jenazahnya pun tidak. Wala takum ala qabri. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang Rasulullah jangan sampai pergi ke kubur mereka. Sehingga mendoakannya pun jangan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada sebagian sahabat tidak juga menyolati jenazah orang munafik. Tetapi tetap juga di antara mereka menguruskan jenazahnya, solat jenazahnya sehingga ditanam di perkuburan Islam pada zaman Nabi. Itu hukum khusus. Itu hukum khusus pada zaman Rasulullah SAW. Cuma yang perlu kita ketahui bahawa orang munafik pada zaman Nabi, mana-mana yang tidak ada kaitan dengan taubat kepada Allah, dia matinya fasik, tidak ada iman. Jadi itu hukum pada zaman Rasulullah. Jadi kembali pada ayat ini, alam tara ilal ladzina nafaqu. Ya Muhammad, apakah engkau tidak melihat? Tara di sini adalah melihat seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah gambarkan kepada Rasulullah pada ayat sebelum-sebelum ini. Apa maknanya di sini? Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi tentang satu gambaran tentang keadaannya ujian-ujian Rasulullah bersama para sahabat ketika mana berada di Madinah. Mengapa agaknya? Ini Bani Nadir ini dihalau tetapi mempunyai penyokongnya. Tetapi penyokongnya itu adalah disifatkan dengan sifat munafik. Akhirnya mereka lemah juga. Tertipu juga. Ini maksudnya adalah sifat orang munafik pada ketika itu. Bukan sekadar mereka ini adalah orang yang berpura-pura depan orang yang beriman. Mereka juga berpura-pura di hadapan orang ahli kitab. Bersumpah dengan nama Allah untuk membantu ahli kitab. Khususnya orang Yahudi. Padahal pada hakikatnya mereka tidak bantu kerana mereka takut juga. Jadi apa maksudnya di sini? Percakapan mereka menunjukkan seolah-olah mereka itu pahlawan. Mereka berani, mereka gentar. Hakikatnya tidak demikian. Itu. Lebih-lebih lagi orang-orang munafik dan juga orang Yahudi nak memerangi Allah dan Rasul. Soalannya, adakah dapat ini golongan ini memerangi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul? Mustahil. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu kepada kita ayat yang sebelum ini dalam surah Al-Mujadilah itu, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawasanya aku dan Rasulku lah yang akan selalu menang, berjaya. Itu. Jadi oleh kerana itu kata ulama, barang siapa yang mahu memerangi Allah dan juga Rasul, maka dia akan semakin menghina. Lagi dia nak memerangi Allah dan Rasul, semakin dia takut. Semakin takut. Maka ini yang berlaku terhadap orang-orang munafik dan juga orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW. Alam tara ila alladhina nafaqu, tidakkah kau melihat ya Muhammad terhadap orang-orang munafik itu yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan ahli kitab yang mana mereka adalah kafir. Lalu Allah menyatakan di ikhwanihim, di sini ada satu hukum. Kalau ditanya hukum ahli kitab pada zaman Rasulullah, cerita orang ini yang berkata ini hukumnya Islam ataupun kafir? Kalau mengikut ayat ini kafir.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan saudara-saudara mereka. Padahal orang munafik itu bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia orang Arab. Orang Arab mana? Orang Arab Madinah. Orang Arab, kabilah Arab. Lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut saudara mereka? Kerana agar difahami bila ada kaitan hubungan saudara, hubungan kasih tu wujud, hubungan nak jaga tu wujud. Itu maksudnya. Tetapi di sini wujud dari sudut bahasa, tapi bukan wujud di sudut praktikal yang sebenarnya tidak demikian. Kita dalam bahasa Melayu menerjemahkan dengan saudara. Itu bahasa asalnya Sanskrit tu. Bahasa Sanskrit disebut saudara. Saudara. Bahasa lama dulu. Sehingga jadi saudara-saudara. Bahasa lama. Kajian yang terbaru saya buat adalah tentang surau. Rupa-rupanya surau itu bahasa Sanskrit dulu. Asalnya adalah surau kas. Surau kas. Maksud surau kas adalah tempat mulia. Zaman dulu-dulu sebelum datang Islam, kan di bahasa Sanskrit, bahasa India Utara. Kita tak sebut Hindu, kita sebut India Utara sebab dia punya bahasa paling tua di dunia ni, Sanskrit. Nama dia Surakas. Jadi orang pada ketika itu buat bangunan tinggi-tinggi untuk memuja dewa-dewa. Diberi nama Surakas. Ataupun disebut Surakas. Jadi wujudlah pemujaan itu sehingga tersebarnya cerita suruh datang Islam. Lama. Sehingga datangnya Islam, cuma dakwah Islam belum sampai. Tapi surau itu dah ada. Namanya, amalan-amalan tersebut. Sehingga dah selesai pada zaman, pada satu kurun. Sehingga dah datangnya ulama-ulama kita berdakwah ke tanah Melayu di Nusantara. Sehingga mereka pun melihat, mereka mengislamkan penduduk-penduduk di sini dengan dakwah mereka. Sehingga dikekalkan surau itu. Istimewa. Lalu dikekalkan juga bahawasanya surau itu dikekalkan cuma ditukar kerana kita telah Islam, maka kita berkumpul tempat untuk berjamaah, belajar ilmu. Bahkan dulu-dulu orang dekat Nusantara, bila anak lelaki-lelaki telah balik, semua diperintah duduk di surau, bermalam di situ. Sebab tu guru akan mengajar di situ pagi sampai malam, siang dan malam. Itu namanya surau pun dalam bahasa Sanskrit. Suami isteri pun Sanskrit juga. Bumi, angkasa, Putrajaya, Putrajaya dia kata. Bahasa lama gitu. Lebih kurang 600 ke 1000 bahasa ni duduk dalam teks Melayu kita hari ni. Dan salah satunya saudara. Saudara itu bahasanya saudara. Syurga, neraka, Sanskrit. Muka, itu Sanskrit. Macam-macam. Kalau dikaji tahulah. Di kalangan ahli kitab yang dimasukkan di sini seperti mana kisah sebelum ini, siapakah Yahudi yang diusir itu? Bani Nadir. Lalu orang-orang munafik ini berkata kepada ahli kitab, iaitu Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir di Madinah itu, dikata apa? Lain ukhrijtum, sekiranya kamu ini dihalau keluar oleh Muhammad, keluar daripada bumi Madinah, lanakhrujannakum ma'akum, kami akan bersama-sama kamu, keluar bersama kamu. Begitu. Ini siapa yang kata? Orang-orang Yahudi, bukan? Orang-orang munafik pada Bani Nadir. Apa maksudnya? Olah-olah satu semangat. Apa maknanya? Ini disebabkan seolah-olah mereka telah memiliki kasih sayang yang utuh. Sekiranya Muhammad menghalau kamu, kami akan ikut serta keluar daripada bumi Madinah ini. Sebab kami mencintai kamu. Yang dicintai mesti diikuti dengan yang mencintai dulu. Betul Haji?
Tunggu sikit. Betul. Kisah silam lah. Yang terbaru tak ada. Itu. Jadi akhirnya begitu. Tetapi hendaklah kita ketahui Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lain sekiranya, dan sekiranya di sini bukan hakikat. Jadi kita dah nampak sifat orang munafik suka berbicara, tetapi perbicaraannya tak jadinya akan praktikal itu. Peristiwanya tak berlaku. Itulah sifat orang-orang munafik yang suka berjanji tapi tidak menepati janjinya. Oleh kerana itu kata Rasulullah, ayat munafik bila hadapan kadzdzaba. Salah satu daripada tanda orang munafik apabila dia berjanji maka dia kadzdzaba. Itulah dia khianat. Dia khana kata Rasulullah. Lana khurujannakum, bahkan dengan kalimah huruf lam di situ menunjukkan sebagian kata ulama adalah lam yang qasam, sumpah. Wahai Yahudi Bani Nadir, betulnya adalah Huyai, Akhtab bin Huyai. Sekiranya kamu pihaknya Muhammad, aku Abdullah bin Ubay akan bersama kamu. Wallah, itu dah masuk huruf lam tu. Wala nuti'u fikum ahadan abadan. Dan dia berkata lagi kepada ketuanya Bani Nadir itu, dan kami tidak akan mentaati Muhammad. Apa maksudnya? Seolah-olah kalau Rasulullah datang, kamu jangan masuk campur dalam hal ini. Maka mereka kata kami tidak akan mentaati Muhammad. Itu yang dikatakan wala nuti'u fikum ahadan abada, sehinggalah kami tidak akan bersepakat dengan Muhammad, tetapi kami hanya bersama dengan kamu ahadan abada. Ahadan itu hanya abada selama-lamanya. Kaedah lughawi kalau disebutnya abadan, maka dia akan daripada bermula, contoh hari ini abadan, maka selama-lamanya yang mendatang. Itu. Kalau dikaitkan dengan azali, yang sebelum, dia bermula pada sebelum sampai dah sekarang ini. Sejak bermula dia ada sehingga hari ini, itu azali. Kalau abad, itu abadi, bermula hari ini sampai bila-bila, sampai akan datang. Dia dah bersyarat. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sarmadan. Allah Subhanahu Wa Taala tanya manusia, sekiranya aku mendatangkan siang sarmadan selama-lamanya, maka tidak ada malam, adakah kamu boleh mendatangkan malam? Sarmadan apa maksudnya? Sejak azali sehingga abadi. Tidak akan datangnya waktu yang lain melainkan satu waktu. Itu maksud sarmadan. Pada sarmadan itu dua-dua sekali. Sebelum bahkan sampai akan datang dia berlaku. Itu sarmadan. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut abadan. Seolah-olah begini, selagi mana kamu hidup, kami akan bersama kamu. Di mana saja kamu berada. Sekiranya kamu terpaksa keluar di hadap Muhammad, kami akan ikut serta. Sekiranya kamu keluar tanpa harta benda, kami juga akan keluar tanpa harta benda kami. Dan kami keluar kerana cintanya kami pada kamu. Itulah qasamnya, itulah sumpahnya akan orang-orang munafik kepadanya Yahudi Bani Nadir pada ketika itu. Walaupun begitu, di kalangan Yahudi Bani Nadir ada di antara mereka berkata dengan ketua dia sendiri. Dia berkata kepada ketua dia, aku memandang Abdullah bin Ubay seolah-olah bersumpah berjanji sesuatu. Akan tetapi atas rasaku, pendapatku, dia tidak akan tunaikannya. Dia tidak akan tunaikannya. Ini di kalangan orang Yahudi sendiri tak mempercayai Abdullah bin Ubay. Lalu dijawab oleh ketua di kalangan orang Yahudi itu, iaitu Bani Nadir. Dia kata, aku tidak kisah. Aku kisah lebih daripada keturunanku di kalangan orang Yahudi itu. Aku tak kisah, ini tidak, ini keluar bersama itu tidak. Aku nak mempertahankan Yahudi di sini, di bumi Madinah, disebabkan ini bumi kita. Ini tanah air kita. Itulah kejahatannya, menyatakan mereka tanah air mereka adalah bumi Madinah. Pada hakikatnya mereka pendatang. Di
Madinah mana ada orang Yahudi, Nasrani, semua orang Arab, keturunan Arab. Mereka ni pendatang. Itu ketua dia. Dia kata aku tak kisah pun. Itu. Wa in kuntum lanansurannakum. Dan berkata lagi ketuanya munafik Abdullah bin Ubay. Dan sekiranya kuntum kamu diperangi Muhammad, lanansurannakum. Sungguh-sungguhlah demi Allah kami akan membantu kamu. Itu maksudnya menjaga, bahkan bersama-sama memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam. Tetapi hendaklah kita ketahui ini sekadar satu seruan janjinya ketuanya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Allah menjawab, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan bahawasanya mereka, siapa mereka, kembali balik kepada orang-orang munafik, lakadzibun, sungguh-sungguh mereka adalah orang yang berdusta. Mereka berdusta kepada siapa? Dalam Islam pun mereka berdusta, di hadapan orang mukmin pun dia berdusta, di hadapan yang Rasul pun dia berdusta, di hadapan orang Yahudi pun sama juga, dia makan semua dia bohongnya. Itu orang munafik luar biasa dia kan. Yang dia scam bukan orang mukmin, dia scam juga orang Yahudi. Bahasa hari ini senang sikit faham scam tu. Itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji mereka, bahkan kata ulama lam di situ dan maksud qasam. Qasam ni maknanya ibarat mereka berbicara dengan sumpah. Sebagian di antara orang Yahudi bila mendengar ketua orang munafik ini hebat orangnya. Dia berjanji nak jaga kita, berjanji nak tolong kita. Kita ada kekuatan. Siapa kata orang Yahudi Bani Nadir, lakin ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat demi ayat pada baginda Rasulullah. Allah cerita keadaan sebenarnya. Ini mukjizatul Quran. Mengapa agaknya? Sebab kisah tersebut jadi tak jadi belum lagi diketahui sesiapa pun, melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan dulu ayat. Apa maksudnya? Kisah belum berlaku, sumpah pun belum sumpah, tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat apa yang akan berlaku kepada mereka. Itu mukjizat Quran. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kata, alam tara, aku turunkan ayat kepadamu ya Muhammad, kamu lihat pada ayat, maka kamu akan lihat apa yang berlaku di antara mereka melalui ayat tersebut. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemukjizatan Quran. Lakin ukhriju, sekiranya ukhriju, mereka benar-benar keluar, maksudnya Yahudi Bani Nadir itu keluar, la yakhrujuna ma'ahum. Orang yang bersumpah tadi di kalangan orang Yahudi, la yakhrujuna, mereka tidak akan keluar ma'ahum, bersama-sama dengan Yahudi Bani Nadir. Hakikatnya tak keluar. Soalannya, adakah Yahudi mengetahuinya? Tak tahu. Rasulullah tahu dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Sumpahnya orang-orang munafik ke Bani Nadir itu tidak ada siapa tahu, mereka Allah turunkan sebagai ayat Quran. Apa maksudnya? Tidak di kalangannya para sahabat pergi mendengar apa yang berlaku, apa yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Tidak, para sahabat pun tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada ketua di orang Yahudi Bani Nadir itu. Tak tahu. Lalu bila Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, satu persatu akan berlaku. Faedahnya begitu. Lalu Rasulullah bila bacakan kepada para sahabat, maka sahabat pun mengetahui hakikat sebenarnya yang berlaku. Walakin qutilu la yansurunakum. Dan sekiranya qutilu, iaitulah sekiranya orang-orang Yahudi itu diperangi. Siapa yang memeranginya? Rasulullah dan juga para sahabat. La yansurunahum. Tidak pula orang-orang munafik yang berjanji untuk membantu orang-orang Yahudi akan membantu mereka. Ini disebut oleh Allah.
Bila Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu turunkan ayat sebelum kisah yang berlaku, maka tidak memberi kebimbangan pada Rasulullah dan umat Islam. Tidak ada yang perlu persiapan apa-apa, mereka laksanakan saja perintah Allah. Kalau mereka keluar daripada Madinah, susah. Tidak perlu nak ingat apa pun, tidak perlu untuk program-program yang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu. Apa maksudnya? Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalau mereka, Allah dah beritahu. Orang munafik tak berani nak memerangi kamu ya Muhammad. Dan sekiranya kau menghalau mereka ya Muhammad di kalangan orang Yahudi itu, kau tidak akan melihat orang-orang munafik akan membantunya orang-orang Yahudi itu. Ini jawapan daripada Allah. Jadi Rasulullah tidak perlu pun persiapan apa, mereka kembali balik pada perintah Allah yang pertama daripada awal surah ini. Hanya mereka pergi ke Al-Hashr, itu yang sebagai ulama kata di bumi Syam sana. Disebabkan dulunya Yahudi Bani-nya Qainuqah pernah dihalau sampai ke sana. Jadi pergi halau ke tempat yang sama. Islam sana. Walakin nasaruhum, dan sekiranya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat ini hakikatnya tak berlaku. Cuma seolah-olah kalau benar satu cadangan orang munafik mahu membantu, lalu Allah kata walakin nasaruhum la yuwallunna al-adbar. Sekiranya benar, tetapi hakikatnya tak berlaku. Itu orang munafik mahu membantu ni orang Yahudi Bani Nadir, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata ya la yuwallunna al-adbar, sungguh-sungguhlah mereka akan berpaling, takut, tak berani. Apa maksudnya? Baik Yahudi Bani Nadir, baik orang-orang munafik tak berani nak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak memberaninya, tak berani memerangi Islam pada ketika itu. Summa la yunsur, dan begitu juga mereka tidak akan diberi pertolongan. Sebagian ulama kata baik Yahudi, baik orang munafik. Sebagian lagi kata ulama kita, ya, orang Yahudi telah termakan janji daripada orang-orang munafik. Bersemangat, rasa ada kekuatan. Hakikatnya tidak. Akhirnya mereka itu la yuwalluna al-adbar, iaitu orang Yahudi kembali, al-adbar adalah kembali mereka itu berundur ke belakang. Apa maksud berundur ke belakang? Begini, sekiranya mereka ditahan di satu tempat, mereka keluar. Lalu kita arahkan kembali kamu ke dalam. Mereka ramai-ramai itu kembali kerana takutnya mereka. Mereka tidak akan teruskan perjalanan. Dan sekiranya mereka dihalau, mereka tidak akan kembali pula untuk kembali ke Madinah. Itu semua kembali balik. La yuwalluna al-adbar thumma la yunsar. Dan begitu juga orang-orang munafik pasti tidak akan membantu mereka dulu. Diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini menunjukkan bahawa ini firman Allah turun dulu ayat sebelum kisah yang sebenarnya berlaku. Apakah yang berlaku? Tak berlaku apapun. Yang disumpah, yang dijanji oleh orang-orang munafik tak berlaku. Saya baca dalam tafsir dalam bahasa Arab. Cuma kalau diberinya satu makna dalam bahasa moden hari ini, kalau bahasa Inggeris disebut turn back. Bahasa Melayu sebut apa? Pusing balik. Apa maksud pusing balik? Macam di antara kita pun pusing balik juga kan? Ada? Reverse balik. Begitulah. Sebab hati dia tidak ada keyakinan. Orang munafik tak ada keyakinan. Orang Yahudi tak ada keyakinan. Hatinya itu jiwanya fitughyanihim ya'mahu, dalam keadaan terumbang ambing, hidup mereka dalam al-ijlah. Ijlah ni tergesa-gesa. Semua tergesa-gesa. Sebab kalau Rasulullah kata al-ijlah punya syaitan, tergesa-gesa itu sifat syaitan, maka itu sifat mereka. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga ayat yang bawah itu sifat di syaitan juga. Yahudi tadi maupun orang-orang munafik. Tetapi hendaklah kita ketahui ayat ini turun pada zaman tersebut.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, walaupun dia munafik, walaupun dia Yahudi, siapa pun dia kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia wali. Wali Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wat tabi'in man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman pada dia, hakikatnya dalam hatinya tidak ada iman, bahkan mereka benci dengan Islam. Hakikatnya dia begitu. Tetapi Allah kata kemudian mereka bertobat. Mereka jadi Islam. Jadi orang beriman yang sebenarnya, dengan iman yang sejati. Begitu juga orang yang Yahudi. Dia jadi Islam. Dia beriman kepada Allah. Beriman kepada akhirat. Beramal saleh. Begitu juga orang Nasrani. Begitu juga Sabi'in. Man amana billah. Di antara mereka kembali beriman. Maknanya Islam dan beriman. Itu maksudnya. Termasuk Sabi'in. Ya Rasulullah. Siapa Sabi'in? Sabi'in itu adalah ahli kitab yang telah murtad. Dia tak pakai kitab Taurat, kitab Rasul, dia pakai Zabur. Tapi dia bawa agama sendiri. Dulu-dulu ada Sabi'in. Dia adalah zaman ahli kitab, cuma keluar daripada Yahudi itu sendiri. Mana keluar agamanya ahli kitab. Itu kata Rasulullah. Lalu bila datangnya pendakwah, datangnya Nabi dakwah, ditangkap mereka, Nabi-Nabi ini direbus hidup-hidup sampailah syahid. Itu Sabi'in kata Rasul. Lalu mereka ini beriman, mereka Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan mereka di kalangan orang-orang yang akan menjadi ahli syurga di akhirat. Maknanya mereka yang taubat tadi. Jadi termasuklah kisah ini. Jadi kisah ini kalau sekiranya mereka mati tanpa bertaubat kepada Allah, maka laknat Allah Subhanahu wa taala buat mereka. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. La antum, wahai kamu umat Islam yang beriman, sungguh-sungguh kamu ashaddu rahbatan fi sudurihim. Sungguh-sungguh kamu wahai umat Islam ditakuti mereka, di dalam hati mereka itu mempunyai satu rasa takut min Allah, lebih takut daripada Allah. Apa maknanya? Allah nak bagi tahu orang munafik dengan Yahudi Bani Nadir, dia jauh lebih takut dengan Rasulullah, dengan umat Islam berbanding takut kepada Allah. Di sini ada beberapa takwilan kata ulama. Yang pertama kata ulama, tidak akan mungkin datang yang takut buat mereka. Mereka Allah memasukkan sifat takut dulu kepada mereka. Seperti mana hadis sahih kata Rasulullah, antara yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada aku dan umatku adalah sekiranya ada satu-satu tentera kafir yang mahu memerangi Islam, sebulan belum lagi untuk berperang, Allah Subhanahu wa taala dah masukkan fi qulubi ar-ru'b, rasa takut. Padahal kalau mereka itu merancang lagi sebulan kita memerangi Muhammad, sebulan tu dah takut. Kalau mereka kata sekarang ini lagi 5 bulan, menjelang sebulan tak jadi perang kerana takut. Jadi siapa yang memasukkan sifat takut itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu takwilan yang pertama kata ulama, iaitu maksudnya orang munafik pada hakikatnya, begitu juga orang-orang Yahudi itu pada hakikatnya takut dengan Rasulullah, takut ke umat Islam, takut dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan takut mereka lebih daripada Allah. Mengapa agaknya mereka kurang takut pada Allah, tapi sangat takut pada Rasul. Kerana mereka tak pernah nampak Allah. Yang mereka nampak fizikal. Mereka nampak peperangan, mereka nampaknya pedang. Mereka tak pernah nampak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Sebab mereka tidak pernah nampaknya rahmat Allah, murka Allah depan mata. Yang mereka nampak pedang. Pedang itu di tangan Rasul. Apa maksudnya? Takut kepada yang tak nampak atau kena takut pada yang nampak? Betul. Macam hantu. Tak nampak, tapi kenapa suka kenapa takut? Kenapa tak ziarah kubur malam-malam? Orang kata ada hantu. Lalu ziarah siang-siang. Siapa orang tu? Dia lah hantu.
Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ziarah itu waktu malam-malam. Kalau Allah panggil Nabi, ya Muhammad, ini waktu malam ni tak ada siapa menziarahi sahabat tu. Dibangkit, pergi. Rasulullah bangun, pergi. Aisyah ingat Rasulullah pergi ke rumah isteri yang lain, ikut daripada belakang. Tengok-tengok ke buku pada bangkit. Malam-malam. Bahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar malam pada malam nisfu Sya'ban ceritanya. Hadis sahih Muslim. Aisyah pun ikut. Lepas tu Nabi berhenti, ya Aisyah, aku tahu kau ikut aku. Bola Aisyah pun keluar. Ya Rasul, maafkan aku ingat kau pergi ke rumah isteri-isterimu yang mana? Yang mana-mana. Sebab malam ni giliran tu bukan giliran isteri yang lain. Itu yang keputusan, ya Rasul, aku keluar ikut. Macam kita tak perlu dah sebab ada seorang je. Kalau keluar pun pergi belakang ni je, hadrul maut. Jadi Aisyah tanya, apa tujuanmu ya Rasul? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan padaku agar aku mendoakan pada ahli baqi'. Apa maksudnya di sini? Orang yang telah mati buat Rasulullah masih hidup, tapi dengan cara doakan mereka. Rasulullah mengajar kita orang yang telah mati masih ada hubungan macam masih hidup dengan cara doakan mereka seperti mana waktu mereka hidup, dia doakan kita. Dia belanja kita, dia bagi hadiah kat kita. Lalu akhirnya doakan dia. Lalu malam-malam, tengah-tengah malam Rasulullah SAW pergi. Itu selingan aja. Itu selingan disebabkan kita tak pergi ziarah kubur malam-malam sebab itu. Walaupun dah cakap, tetap tak pergi juga. Saya tahu. Itu. Zalika bi'annahum qawmun la yafqahun. Disebabkan mereka itu, baik Yahudinya, baik orang-orang munafiknya adalah satu kaum la yafqahun. Mereka bukan orang yang faham agama. Apa maksud? Agama tidak pernah ada satu rasa dalam jiwa. Dia begini, walaupun dalam dunia banyaknya agama, dalam satu kajian mengatakan ada lebih 1,000 agama yang dicipta manusia. Tetapi yang ada kita ketahui, jangan pernah memuliakan, menghormati agama-agama tersebut. Itu dilarang. Dan jangan pernah meraihkan agama tersebut juga. Itu dilarang di sudah akidah. Dia muncul. Artinya yang perlu kita ketahui pada sekalian agama yang ada rasa nikmatnya, bahagianya al-Islam saja. Al-Islam saja. Jadi oleh kerana itulah Allah menyatakan siapa saja yang bukan Islam, bukan yang beriman, semua adalah qaum la yafqahun. Itu semua adalah satu kaum yang tidak memahami apa-apa. Sekadar apa yang mereka lalui dalam dunia dengan kecerdikan akal. Sekadar itu. Tetapi tak pernah merasai menyerah di dalam hati mereka ini halawah merasai Allah Tuhan. Dia tak pernah ada rasa. Dia gelap begitu. Tak ada rasa. Apa maksud tak ada rasa? Sebab tak ada iman, dia tak ada nur, dia tidak ada penghayatan, dia tak ada Quran, dia tak ada sunnah Nabi. Dia tak ada mahabbatullah, mahabbatul Rasul, dia tak ada ma'rifah. Lalu Allah kata, "Zulmah." Mereka dalam kegelapan. Kegelapan itulah qaumun la yafqahun. Seperti mana orang munafik kerana dah kegelapannya sehingga mereka adalah satu kaum yang tak faham agama, tak faham kedudukan kehidupannya dunia ini, sehingga apabila mereka berbicara dengan sumpah, dengan janji-janji, pada hakikatnya itu semua kekayaan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kata qaumun la yafqahun. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. Allah menyatakan di sini bahawa umat Islam tidak perlu bimbang. Ayat ini turun dulu. Tidak perlu bimbang. La yuqatilunakum. Mereka tidak akan memerangi kamu, ya Muhammad, bersama umatmu. Orang Yahudi ke orang munafik tak berani nak memerangi kamu. Jami'an, mereka bergabung, mereka tak akan berani juga untuk memerangi kamu. Maka ini menunjukkan satu kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala
Ini sebenarnya tanda kemenangan bagi Islam. Kerana apa? Buat kafir, Yahudi, ada kitab munafik, tak boleh buat apa-apa atas tampaknya wilayah Islam. Dan begitu juga dengan akidah Islam, tidak berani oleh nak ganggu gugat apapun. Itu. Illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Sekiranya berlaku sekalipun, Allah Subhanahu wa taala kata dia berlaku pada wilayah-wilayah yang mana Quran adalah tempat manusia bermukim, penduduk tinggal, sehingga dia buat strategi di tempat tinggalnya ataupun min wara'i judur, ataupun dibuat tembok-tembok. Apa maksudnya? Orang Yahudi kalau dia nak berperang, dia tak berani nak keluar menghadapi tentera. Lalu bagaimana keberaniannya? Duduk kat tembok. Rupa-rupanya ayatnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu atas kajian hari ini, rupa-rupanya tentera-tentera Israel kalau dia perang memerangi kita, dia perang di sebalik tembok kerana dia tak berani. Dia tak berani. Bahkan pada zaman Rasulullah ada beberapa kali peperangan dengan orang-orang Yahudi, Qainuqa, Quraidah, semua nyorok-nyorok di belakangnya tembok itu. Tak berani. Tak berani nak menghadap. Sungguh-sungguh takut mereka itu. Dia sebut Allah Subhanahu wa taala, ba'suhum bainahum syadid. Di kalangan mereka sendiri mempunyai kekuatan. Mereka kata kami kuat, tapi bila berhadapan tengok dia tentera Islam, terus mereka menyorot balik. Terjadi tahsabuhum jami'an, bahkan kamu seolah-olah menyangka mereka bila bergabung mereka jadi kuat. Hakikatnya tidak begitu, disebabkan kata Allah wa qulubuhum syatta, dalam hati mereka itu adanya perpecahan. Apa maksudnya? Kawan ni kata jangan, kawan ni kata jom, kawan ni pula kata jom, yang ni pula kata jangan. Nak ikut mana? Itu dah masuk syatta. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak tahu apa pun. Dia tidak kata kita buat strategi ni. Itu kita buat begini, kita buat begitu. Itu ke gini ke zero, apa pun tak jadi. Jadi itu dia gelap macam saya faham lah keadaan sekarang dia gelap tu. Yang lain pun kena juga apa yang saya cakap tu, dia nampak siapa ke ni. Jadi apa yang dimaksudkan di sini, itu dah kembali balik qaumul la ya'qilun adalah qaumul la ya'lamun juga. Apa maksudnya? Dia tergesa-gesa berbicara, tetapi akhirnya dia menyesal dengan apa yang dibicarakan. Kerana apa? Al-ijlah minasyaitan. Perbicaraan yang tergesa-gesa itu semua datang dari syaitan. Itu Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.